esei teks, kesukaran untuk menyampaikan idea dengan jelas dan tersusun, serta menjejaskan kemahiran menulis dan bertutur bagi seseorang individu. Halangan yang kedua ialah kurang minat membaca dalam kalangan murid. Sebagai contoh, kurang pendedahan kepada bahan bacaan yang bertulis maupun bercetak kerana lebih tertarik kepada penggunaan media sosial seperti TikTok, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Jadi, penguasaan bahasa dan pengetahuan akan menjadi terhad serta menjejaskan keupayaan seseorang untuk memahami maklumat secara terperinci. Halangan seterusnya ialah pengaruh dialek. Dialek ini merupakan bahasa yang sering digunakan dalam komunikasi harian mengikut negeri ataupun kawasan masing-masing. Oleh sebab sudah terbiasa menggunakan dialek, sesetengah individu menghadapi kesukaran untuk bertutur menggunakan bahasa Melayu yang baku, terutamanya dalam situasi rasmi seperti pembentangan, ilmu duga atau di dalam bilik darjah. Selain itu, penggunaan dialek secara berterusan juga boleh menyebabkan berlakunya kesalahan sebutan, intonasi dan tata bahasa apabila berkomunikasi secara formal. Oleh itu, kita perlu membiasakan diri menggunakan bahasa Melayu yang baku mengikut situasi supaya komunikasi menjadi lebih jelas, tepat dan profesional. Mari kita beralih kepada halangan yang keempat ialah kurang berkeyakinan bertutur. Ramai individu berasa takut untuk melakukan kesalahan ketika berkomunikasi. Perasaan ini menyebabkan mereka kurang berani untuk menyampaikan pendapat ataupun bertanya soalan. Selain itu, kurang latihan dalam kemahiran bertutur turut menyebabkan seseorang berasa malu untuk bercakap di depan khalayak ramai. Kesannya, penyampai idea menjadi kurang berkesan kerana mesej yang ingin disampaikan tidak dapat dijelaskan dengan yakin dan tersusun. Oleh itu, keyakinan boleh dipupuk melalui latihan yang berterusan seperti menyertai aktiviti pidato, forum, syarahan dan juga pembentangan. Akhir sekali ialah pengaruh teknologi digital terhadap keterampilan berbahasa. Teknologi digital memberikan pelbagai kesan positif kepada pengguna, antaranya ialah memberikan akses kepada pelbagai bahan pembelajaran seperti e-buku, jurnal, video pendidikan dan platform pembelajaran dalam talian. Hal ini boleh membolehkan pengguna untuk menambah ilmu dan meningkatkan kemahiran berbahasa dengan lebih mudah. Selain itu, teknologi digital juga turut memudahkan pencarian maklumat dengan hanya menggunakan enjin carian ataupun aplikasi AI. Maklumat dapat diperoleh dengan cepat dan juga menjimatkan masa. Di samping itu, teknologi digital menjadikan proses pembelajaran dengan lebih fleksibel dan interaktif. Murid boleh belajar pada bila-bila masa sahaja dan di mana-mana sahaja melalui pelbagai aplikasi pembelajaran sekaligus meningkatkan minat dan penglibatan mereka dalam pembelajaran. Walau bagaimanapun, teknologi digital juga mempunyai kesan yang negatif. Antaranya ialah pengguna menjadi terlalu bergantung kepada teknologi sehingga kurang berusaha berfikir untuk mencari maklumat sendiri. Selain itu, penggunaan teknologi juga secara berlebihan turut mengurangkan komunikasi secara bersemuka. Keadaan ini boleh menjejaskan kemahiran berinteraksi dan keterampilan berbahasa dalam situasi yang sebenar. Akhir sekali, penggunaan bahasa ringkas, singkatan dan selangar di media sosial boleh menjejaskan penggunaan bahasa Melayu yang tepat dari segi ejaan, tata bahasa dan kosakata. Oleh itu, teknologi digital perlu dimanfaatkan secara beretika dan seimbang supaya dapat meningkatkan keterampilan bahasa tanpa mengabaikan kemahiran komunikasi secara bersemuka. Sekian itu sahaja kupasan saya bagi halangan dalam keterampilan bahasa.